Itu ciri sahabat Abu Bakar. Kita ambil contoh yang kedua, sahabat Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab merupakan sahabat yang berani, sehingga Nabi menggelarkan Umar Al-Khattab sebagai Al-Faruq. Mengapa Al-Faruq? Dia yang membuka, mendedahkan kebenaran. Sebab sebelum itu di peringkat awal Islam di Mekah, Islam tersebar secara sembunyi-sembunyi. Bila Umar memeluk Islam, beliau mengatakan, kita orang yang benar, mengapa perlu kita takut? Maka beliau dan para sahabat pergi ke hadapan Kaabah untuk mengisytiharkan keislaman mereka. Dan selepas itu mengatakan, siapa yang berani hendak menyerang Islam, mari bertemu Umar. Kita lihat siapa yang akan terbunuh. Begitulah kehebatan Umar Al-Khattab yang digelar sebagai Al-Faruq. Kita ambil contoh yang ketiga, Uthman bin Affan radhiyallahu an. Uthman bin Affan merupakan sahabat yang kaya raya, dan kekayaannya digunakan untuk perjuangan Islam. Disebutkan ketika berlakunya perang Tabuk, hampir 1000 unta disedekahkan oleh Uthman untuk perjuangan Islam. Jika kita kiaskan unta dengan kita pada hari ini, ia boleh kita kiaskan seperti seorang yang kaya raya yang mendermakan hampir 1000 kereta mewah untuk perjuangan Islam. Mana ada orang yang seperti itu, tuan-tuan? Mana ada orang yang pernah mendermakan hampir 1000 kereta mewah untuk Islam? Sebuah kereta mewah pun payah dirasai oleh pertubuhan Islam untuk didermakan oleh seorang jutawan ataupun lebih daripada itu. Tapi Uthman mendermakan hampir 1000 unta yang didermakan semata-mata untuk Islam. Di samping itu, Uthman merupakan sahabat yang amat pemalu, sehingga malaikat pun malu dengan beliau. Itu Uthman bin Affan dengan akhlaknya dan juga pengorbanannya demi Islam. Dan yang keempatnya, kita mengenali nama Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Beliau memeluk Islam ketika masih muda remaja, dan beliau merupakan seorang yang mempunyai jiwa juang. Bayangkan ketika Nabi hendak berhijrah, kemudian pemuda-pemuda Quraisy telah bersepakat untuk membunuh baginda serentak. Mengapa mereka beramai-ramai hendak membunuh Nabi serentak? Agar tidak boleh diungkit bahawa si Fulan dari kabilah ini membunuhnya. Sebab yang membunuhnya mewakili semua kabilah. Jika Muhammad hendak bertindak balas, dia terpaksa berdepan dengan semua kabilah. Pasti Muhammad takut untuk berdepan dengan semua kabilah. Jika satu kabilah, mungkin baginda berani. Tetapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi. Nabi berhijrah sebelum sempat mereka bertindak. Siapa yang tidur di tempat tidur Nabi? Seorang anak muda yang bernama Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Beliau walaupun masih muda, mempunyai jiwa juang. Ini contoh-contoh individu yang terdidik di zaman Nabi. Masing-masing ada kekuatan asas. Kekuatan asas ialah yang kita sebutkan tadi, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kekuatan asas ini, ada kekuatan tambahan, kekuatan bonus yang Allah kurniakan kepada mereka dengan contoh-contoh yang kita sebutkan tadi. Akhirnya, saya ingin menyebutkan contoh yang kelima, yaitu sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Al-Ghifar merupakan satu kabilah Arab yang amat digeruni di era jahiliyah dahulu. Mengapa ianya digeruni? Disebabkan Bani Ghifar merupakan satu kabilah yang dihuni oleh manusia yang menjadikan perompakan dan pencurian sebagai kerjaya mereka. Abu Dzar dilahirkan dalam kabilah perompak dan pencuri, tetapi Abu Dzar tidak dipengaruhi oleh mereka. Akhirnya Abu Dzar pergi bermusafir ke Mekah dan kemudian bertemu Rasulullah dan memeluk Islam. Selepas memeluk Islam dan belum sempat berhijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Dzar meminta izin kepada Nabi untuk kembali ke kabilahnya seorang diri, berdakwah kepada mereka dengan harapan kesemua mereka memeluk Islam. Dan Nabi SAW yakin dengan kekuatan dan keimanan para sahabatnya, dan Nabi mengizinkan
Abu Dhar balik tanpa ditemani Nabi, tanpa ditemani walaupun seorang sahabat, dan dia balik dengan wawasan untuk mengubah masyarakatnya menjadi orang yang beriman, menjadi orang Islam yang tunduk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita bayangkan seorang manusia dengan cara seorang diri balik ke satu kabilah yang memang dikenali sebagai golongan jahat. Mereka merupakan perompak dan pencuri. Dan perompak dan pencuri ini di saat yang tertentu sanggup membunuh orang untuk mendapat harta benda yang hendak mereka rompak dan curi. Dan Abu Dhar kembali untuk menyanggah cara hidup mereka, kembali untuk menukar mereka seorang diri. Biasanya bila kita seorang diri kita lemah, biasanya bila kita dikerumuni oleh ramai orang, kita bukan mempengaruhi, kita dipengaruhi. Tengok ramai anak muda kita, dia dididik dengan baik di rumah, tiba-tiba bergaul dengan kawan-kawan yang ramai, dia terikut kawan yang jahat. Bukan kawan yang jahat ikut dia. Abu Dhar terbalik, dia balik ke kabilahnya yang semuanya jahat. Tiba-tiba yang jahat ikut yang baik. Yang baik itu hanya seorang. Begitulah individu yang dibentuk oleh Nabi SAW. Dipendekkan cerita, akhirnya pada suatu ketika selepas Nabi berhijrah, Nabi ternampak satu gerombolan manusia datang menuju baginda. Dan baginda mengenali orang yang di hadapan sekali. Orang itu bernama Abu Dhar.